Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita rafakkan kesyukuran hari ini dapat kita bertemu lagi seperti biasa, yang dijadualkan pada hari Isnin atas anjuran Masjid Pelindung Utama Besrah, Kuantan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara menunggu orang masuk tu, InsyaAllah kita tengok siapa yang ada. Tengok siapa yang ada ni, siapa yang dah masuk. Kitab kita hari ni kitab Munyatul Musalli. Boleh, siapa ada kitab boleh buat keluar kitab, Rumi ataupun Jawi. Alhamdulillah. Siapa yang ada ni? Puan Syida, Syahril, Muhammad Hamdi. Kuliah norma baru. Ya, kuliah norma baru. Sekarang ni kuliah pun norma baru kan. Ros Amlatis ni MJ. Wan Rafidah, Nasir Sulaiman, salam dari Pelindung. Ini orang Karyah ni. Karyah Masjid Pelindung Utama ni lah orang ni, orang Karyah di situ. Nasir Sulaiman. Abang Singa ada, Khadijah Mat Jadi, Murni Ismail, Sariyah, Sari Zaliha Razali, Ratifah Umar, Saiful Saleh, Hafiz Mukhtar, Nuraini Muhammad, Salmah Muhammad Sani, Abdul Rashid, Abdul Samad, ada juga Bang Rashid. Alhamdulillah dapat join. Jad Rahman, Jasri, Jasri Johari, Fakhrul Novriansyah. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan saudara seiman di Malaysia walau hanya dari dunia maya. Rupanya orang Indonesia. Jauh ni yang tanya semalam tu. Fakhrul, nama pun mantap namanya. Fakhrul, Roza Zali, Nur Hafizah, Man Isa, Intan Suryani, Rudi, Kapitan orang mana? Kapitan Janggut. IM15. Tak jauh dah tu dengan Pelindung, Kuantan juga. Ruziah Ma'ruf, Puan Ruziah, banyak kuliah online, berkumpul juga atas izinnya. Alhamdulillah, banyak lagi bagus. Dekat telinga kita tak ada dengar benda lain selain daripada kita dengar berkaitan dengan ilmu. Cukup lah, terbaik dah tu. Murni Ismail, Zuria Tajuddin,
Ustaz, bab apa Ustaz? Ini bab dia, Ustaz Rizwan Hashim. Bab tu dia. Jawab dengan tekan aja. Berbarang sekat jawab dengan mulut, jawab dengan tekan aja sekarang. Ustaz, apa macam? Kita menyentuh musalli Puan Marina Melaka hadir. Alhamdulillah. Den Terengganu, Arimi Abdul Rahman, Nur Hadi, Pian. Bab apa? Tu. Muhammad Hamdi Muhammad Azmi. Terima kasih orang Malaysia Pelindung. Tu ada orang terima kasih. Follower Tegar hadir. Faruziah, alhamdulillah. Fairuz Abdul Latif, Nizar Halim. Saya dari Ahlu Gajah Melaka. Ya ke? Ais, Intan Sumayyah, Aisyah, Zamina, Wan Nuruddin, Wan Abdul. Ni lah Haji Wan Pelindung hadir. Mestilah kena hadir Haji Wan. Kalau tak ada, cancel kita. Rozizul Khairi, orang Shah Alam. Sulaiman Ahmad. Sudah maju. Ya, sudah maju. Baran jawab. Main tekan-tekan aja sekarang ni. Ammar Amanda, Zuraidah Zulkifli, Ruzam Arab. Hari ni Melaka special gerhana ya. Hari ni apa nama tu? Yang ada cakrak apa yang bulatan tu? Nur Zarina Johari. Habis yang sempat dibaca. Yang lambat-lambat masuk tu, yang lambat komen tu tak baca lah. Kalau nak baca nama ni berminit tak? Buka muka surat 17, kitab Mu'ayyatul Musalli 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada bawah, 7 daripada bawah pun boleh. Kita baca, kita undur sikit. Yang Rumi, kitab Rumi saya lah 51. Atas sekali, pada tempat. Kalau kitab Rumi saya lah, kitab Jawi saya, muka surat 17, 7 daripada bawah. Macam pengajian kita minggu lepas, saya dah sebut dah minggu lepas, iaitu boleh komen, boleh tanya soalan pada ruang komen, dan boleh juga video chat. Ini kuliah norma baru. Dah lah kuliah maya tu norma baru. Dalam kuliah maya tu ada norma baru lagi. Norma baru di atas norma baru. Iaitu boleh secara video chat. Cuma perlu tekan sahaja link yang saya bagi. Mana ni? Alamak. Okey, link. Okey. Link yang saya bagi ni, saya dah bagi link dah tu. Cuma perlu masuk saja, tekan saja dan ikut arahan dia. Siapa yang tak update tu, kasih update lah. Itu dia punya browser dia, sama ada pakai Chrome ke Firefox ke. Pandai-pandai lah, sebab tu takkan nak ajar juga kan. Ni dia punya link dia. Tekan link tu dan ikut arahan, letak nama sebagainya. Lepas tu tunggu saya approve. Saya approve, maka bolehlah berinteraksi secara tu. Jadi telefon tu tak kat depan macam ni. Cantik lagi letak macam ni. Saya ingat baru cantik. Nampak macam tu. Kalau macam ni nampak hitam kat tepi kan, tak cantik sangat. Tapi tak kisahlah, boleh tekan, boleh tanya. Tak boleh video Ustaz, baru lepas makan ubat untuk tumor kepala, berdenyut dah ni. Nak buat macam mana? Saudara dari Indonesia katanya mau masuk. Boleh lah. Siapa nama? Fakrul tadi. Katanya mau ngomong-ngomong. Bisa. Mari masuk daripada Indonesia. Mari. Kita serumpun. Ya. Saya pun nak berkenalan dengan orang Indonesia. Termasuklah juga dengan orang belah-belah Thailand, Patani sana pun, kalau ada, boleh. Mungkin Singapura, saya ada beberapa orang duk kata daripada Singapura. Boleh. Boleh. Mana lagi ya?
Itu je lah yang saya sempat. Sabah Sarawak tu kira overseas juga Sabah Sarawak boleh lah Sabah Sarawak pun. Boleh tekan link yang saya bagi tadi. Okey. Kitab Munyatul Musalli. Siapa yang tak ada kitab, insya-Allah saya akan tunjuk kitab. Saya ada kitab. Kitab dia ni boleh tengok dekat saya tanda tu, kitab Jawi. Dan ada pun sunat yang dituntut tu, saya akan baca sekali dengan yang azan iqamah tu kita skip lah nanti. Malulah. Ala Fakhrul, masuk aja. Malu pula. No problem, kita sama-sama. Sama je kita ni. Okey, ataupun yang ini. Ini pada yang Rumi ya, pada tempat tu, pada tempat. Pada tempat di situ. Di situ. Untuk permulaan ni mungkin kita boleh buka yang Jawi dulu. Kita buka yang Jawi dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, saya baca daripada awal balik. Sunat yang dituntut sebelum masuk sembahyang tu. Dan ada pun sunat yang dituntut, dan ada pun sunat yang dituntut dahulu dengan maksud sebelum. Dahulu dengan maksud sebelum. Daripada masuk kepada sembahyang. Sebelum sembahyang tu. Sebelum sembahyang. Iaitu bang dan iqamah. Oleh kerana saya dah sebut sebelum ni, dalam kitab kita terlalu ringkas bang dan iqamah, maka pada minggu lepas kita bahas panjang. Bang dan iqamah tu je kita bahas panjang sampai dekat 2 jam kot saya rasa. Jadi selesailah kita bab bang dan iqamah. Masuk yang ketiga. Dan ia menyahaja. Dan ia menyahaja pada tempat. Dan ia menyahaja pada tempat yang ada sutrahnya. Sutrah ni panjang sikit. Bang iqamah sekadar disebut je dalam kitab Munyatul Musalli kita. Sekadar sebut gitu je. Sedangkan dalam bab sutrah dipanjangkan sikit. Okey. Dan ia menyahaja pada tempat yang ada sutrahnya. Seperti jidar atau tiang atau suatu yang tinggi 2/3 hasta. Saya baca dulu. Sekejap lagi nak tukar yang Rumi pula. Atau dihamparkan sejadah atau digaris di hadapannya daripada tumit. Digaris di hadapannya orang semayang tu, daripada tumitnya orang semayang juga, tumit orang semayang, hingga kadar 3 hasta ke hadapannya, sehingga jauh je 3 hasta ke hadapan orang semayang tadi. Dan adalah suatu daripada sutrah itu di antaranya dan sesuatu. Jangan lebih daripada kadar 3 hasta. Baik, itu baca laju-laju. Baik, kita syarah satu persatu. Dan menyahaja ia pada tempat yang ada sutrahnya. Tempat yang ada sutrahnya. Maksudnya di sini, sebelum sembahyang yang disebut sunat bang, azan lah, azan, dan iqamah minggu lepas. Dan sunat juga letak sutrah. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan sutrah? Apakah yang dimaksudkan dengan sutrah? Sutrah tu bermaksud satu hadangan. Satu hadangan yang diletakkan di hadapan sebelum solat. Sebelum orang tu nak solat, dia letak kat depan dia. Apa yang dia letak itu namanya sutrah. Sebagai memaklumkan bahawa itu adalah daerahnya, supaya orang lain tak lalu. Ini kawasan aku. This is my territory. Jangan masuk. Itu letak sesuatu
dekat depan. Nak bagi tahu kat orang yang tak sembahyang, kat orang lain, bahawasanya itu adalah daerah. Ini kawasan aku. Jangan lalu. Ini kawasan aku. Jadi letak di hadapan. Letak barang atau sesuatu tu di hadapan. Maka perbuatan itu namanya meletakkan sutrah. Benda itu namanya sutrah. Ataupun hadangan lah, kita kata bahasa Melayu hadangan. Dan jika ada sesiapa yang lalu dekat hadapan tu, dekat dalam sutrah dia, dalam teritori dia, dalam kawasan daerah dia, dia letak dah elok-elok kat situ, dah letak dah, dia lalu juga semayang, maka ianya berdosa besar. Sebab tu sutrah ni penting untuk dipelajari, sebab lalu depan orang sembahyang, yang mana orang yang sembahyang, orang solat tadi tu, dia ada letak sutrah dia. Dia letak sutrah. Jarak dia letak sutrah tu 3 hasta. Kita akan masuk nanti bab tu. Dia letak sutrah, kemudian ada orang lalu juga, maka orang yang lalu tu dosa besar. Ada sabda Nabi SAW, maksud dia, andai kata sahabat cerita, Nabi bagi tahu kat dia, andai kata seseorang yang lalu depan orang semayang. Orang tu dia nak lalu depan orang semayang, dan orang tu dia tahu besarnya dosa perbuatan lalu depan orang tu, tapi tak lalu lagi, baru nak lalu. Orang tu nak lalu, ni ada orang semayang ni, ada sutrah, orang ni nak lalu. Kalaulah orang yang nak lalu depan orang semayang ni, dia tahu besarnya dosa sutrah tu, maka orang itu tetap akan menunggu, tak nak lintas juga, tetap akan menunggu selama 40. Nabi sebut gitu. Nabi sebut 40. Sebenarnya sahabat kata Nabi sebut 40 ada lagi, tapi sahabat lupa. Niscaya sesiapa yang tahu besarnya dosa lalu depan orang semayang yang ada sutrah ni, kalau dia tahu, dia tetap takkan lalu, dan dia sanggup tunggu dekat situ selama 40. Sahabat kata, dia kata, betul, sahabat pun kata gini, aku lupalah Nabi kata 40 apa. 40 apa? Sahabat lupa. Tapi 40 tu je. Mungkin 40 jam, 40 saat kan? Mungkin 40 hari, mungkin 40 minggu, mungkin 40 bulan, mungkin 40 tahun. Mungkin semua. Cuma nak bagi tahu lamalah. Jika dia tahu dosa besar, dia sanggup tunggu sehingga 40. Kita tambahlah sedih 40 tahun. Dia sanggup tunggu sehingga 40 tahun. Sebab sahabat lupa, 40 tahun pun dia sanggup tunggu. Dia tetap tak lalu juga depan orang sembahyang. Dan dia akan tunggu, kerana menunggu itu lebih baik pada dia, jika orang tahu besarnya lalu depan orang sembahyang. Okey, jadi apakah dia sutrah? Apakah dia sutrah-sutrah ni? Disebut sini, dan ia menyahaja pada tempat yang ada surah. Maksudnya sembahyang, sunat sembahyang, sebelum sembahyang tu cari tempat yang ada surah. Apakah dia? Seperti jidar. Jidar ni boleh kita terjemahkan dengan dinding. Boleh juga kita terjemahkan dengan langsir. Dia macam tu. Jidar ni satu halangan, macam jenis pak besar macam tu, panjang tu. Dinding, langsir. Langsir tu kita umpama dinding lah tu. Macam langsir, sama ada kayu ke batu ke, satu halangan yang besar macam dinding. Kalau kalau nak kata dinding apa, macam dinding. Kan langsir tu macam dinding, besar. Atau tiang. Tiang tak besar lah. Tiang besar pemeluk, besar-besar gitu je lah tiang. Maknanya dinding yang jenis besar, apa-apa sahaja yang jenis besar gitu. Tiang jenis kecil-kecil, sebesar pemeluk, area besar-besar tu lah, lebih kurang besar orang ataupun dua orang, besar seorang atau besar dua orang. Okay? Atau suatu yang tinggi 2/3 hasta. Atau suatu tu dia bukan dinding, dia bukan macam dinding, dia bukan macam tiang. Sebab dinding dengan tiang dia tak boleh alih, dia lekat.
Dia macam 2/3 hasta. Dan biasanya dia boleh alih lah. Boleh alih ke mana-mana. 2/3 hasta. Dalam hadis-hadis dia ada menceritakan berkaitan dengan seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia kata dia ada menceritakan tentang sifat sutrah tu. Jadi tinggi itu 2/3 hasta. Jika tak ada jenis dinding, tak ada jenis tiang, sesuatu apa-apa pun tak apa, janji tinggi dia 2/3 hasta. 2/3 hasta. 2/3 hasta. Satu hasta ni 2/3 tu ni macam ni lah. Ke sini. Sini sampai sini. 2/3 hasta. Kalau macam ni 3/3 hasta. 3/3 apa? Yalah 3/3 lah. 3/3 hasta jadi satu lah hasta kan. 3/3 je satu. Ni satu. Jadi 2/3. Maknanya tak sampai satu hasta. Satu hasta ni tak sampai satu hasta. Kita baca dulu, nanti kita tengok syarah dulu macam mana. Memang ada pendapat mengatakan garisan dan sebagainya. Memang ada. Sebab tu dia kata di sini, atau dihamparkan sejadah. Hamparan. Ataupun umpama sejadah lah. Okay. Atau digaris di hadapan. Garisan pun boleh. Okey, stop kat situ. Stop kat situ dulu. Jadi sikit lagi. Daripada tumitnya hingga kadar 3 hasta ke depan. Jadi dari segi orang yang berdiri, tumit orang yang berdiri dengan sutrah yang dia letak tadi tu, jauh dia 3 hasta. Kurang daripada 3 hasta. 3 hasta ke bawah. 3 hasta, 1 2 3. Panjang agaklah. 3 hasta. Ni 1 hasta. Daripada tumit dia. Itu daripada ke depan. 3 hasta. Dari segi yang nak letak tu, barang yang nak letak tu, kalau tak ada dinding, tak ada tiang tu, barang dia 2/3 hasta. Jangan bertukar pula. Barang dia tu 2/3 hasta. Barang yang nak letak 2/3 hasta, tinggi ni. Jadi kalau kita tengok, jauhnya 3 hasta maksimum. Lebih pada tu tak nama hasta dah walaupun letak. Dia letak berapa? 3.5 hasta, 3 hasta setengah. 1 2 3 tambah lagi setengah. Lepas tu letak kat situ. Walaupun dia kata tu sutrah aku, ini teritori aku, ini daerah aku, kawasan aku, jangan masuk, tetap tak dikira. Tak dikira sutrah tu sebab lebih daripada 3 hasta. 3 hasta. Dalam masalah sutrah ataupun 3 hasta ni sama juga dalam toilet. Sama juga. Saya saja corner ke sana sikit. Dalam toilet haram buang yang kecil, buang yang besar. Haram buang yang kecil, buang yang besar, menghadap dan membelakangkan kiblat. Haram. Tak boleh. Okey. Tapi jika ada dinding kan, toilet tu kan ada dinding. Ada dinding, maka tak ada masalah menghadap dan membelakangkan kiblat. Tak ada masalah sebab ada dinding. Dinding tu namanya sutrah juga. Sutrah juga. Tinggi dia pun sama juga, minimum 2/3. Tapi kita dinding lah kan. Cuma hati-hati. Kadang-kadang toilet tu luas. Orang kaya, kalau toilet rumah teres, biasa double story ke, tu biasa tu, biasanya memang tak ada masalah lah. Buat macam ni pun dah kena dinding dah. Buat sedepa ni dah kena dinding dah. Jadi kecil. Tapi rumah orang ada dia buat toilet dia, bilik air dia siap boleh berlari lagi. Besar. Bila besar, maka adalah bowl kat situ. Tempat buang yang kecil, buang yang besar. Dan dinding depan dia tu lebih 3 hasta sebab besar. Toilet 10 kaki kali 10 kaki. Mak air besar tu. Buat apalah besar-besar, nak buang najis je pun. Tak apalah, orang ada duit. Jadi bila macam tu, tempat dia buang najis, bowl dia tu dengan dinding tu, tak apa, dia kata, ustaz kata dalam tempat yang dikhususkan, iaitu yang ada dinding, tak apa menghadap kiblat. Ya, betul, tak apa menghadap kiblat. Tapi ada tapi dia. Besar mana toilet tu? Besar sampai daripada tempat buang air tu sehingga ke dinding yang dia kata sutrah tu, dinding tu lebih 3 hasta, tak kira.
Bila tak dikira, tak boleh. Haram juga dalam toilet buang air besar, air kecil menghadap kiblat walaupun ada dinding, kerana dinding tu lebih 3 hasta. Dia sama je. Daripada tempat keluar najis tu sehingga ke dinding tu lebih 3 hasta, maka tak dikira sutrah, maka haram buat kerja gitu. Menghadap dan membelakang kiblat. Buang air kecil, buang air besar. Sebab lebih 3 hasta. Saya saja nak kait ke sana sikit. Jadi Nabi SAW masa dia sembahyang, depan dia tak pernah lebih, sutrah dia tak pernah lebih. Kalau sutrah tu dinding, tak pernah dia dengan dinding tu lebih 3 hasta. Tak pernah dia buat gitu. Kalau dia letak sesuatu barang tu dengan Nabi tak pernah pun daripada tumit, tak pernah pun lebih daripada 3 hasta. Maka jauhnya maksimum adalah 3 hasta, kurang tak apa. Kebanyakan di Malaysia, majoriti saya tengok 2 hasta setengah saja. Cantiknya lebih lah sikit, sedap sikit orang nak sujud. Ini orang sujud, masuklah kain orang depan. Orang perempuan tak apalah rapat-rapat, memang sunat rapat-rapat. Orang lelaki sunat jarak-jarak. Maksud jarak tu perut dengan peha dia jauh. Bila macam tu 2,5 hasta, tak boleh kena kaki orang tu. Lebihkan sikit je, masuklah kain orang tu, orang depan. Jadi bila macam tu, terpaksalah tak boleh. Patutnya masjid biar lebih sikit. Jangan buat 2,5 hasta, buat 2.8 hasta. Cantik lah. Tapi dia jadi rugi soft pula, rugi space. Nak macam mana? Buatlah gitu patutnya. Sebab kebanyakannya lebih orang yang tinggi. 5 kaki setengah, 6 kaki. Memang macam ni yang sujud dia. Kalau orang tu setakat 5 kaki tak apa, okey lagi. Cun-cun dah 2 hasta setengah. Tapi itulah macam mana. Dia cantik 2.8 2.8 hasta ataupun 3 hasta kurang sikit beberapa inci. Macam tu. Soft tu, garisan soft tu, segarisan tu baru cantik. Kalau tidak memang itulah. Tapi kebanyakan kita 2.5. Adalah macam mungkin masjid-masjid besar, masjid negeri kot, mungkin 3 hasta sebab masjid besar. Masjid biasa-biasa surau lagi lah 2.5. Allah, memang kena itulah jimat space, menyebabkan tak boleh nak buat ke depan sikit. Macam mana pun okey kata dah okey dah dari gitu. Cuma nak dari segi afdal, dari segi terbaik lah. Sebab Nabi SAW dia bila sembahyang tak pernah lebih, dia duduk main 3 hasta je ke depan. Malah sahabat yang saya sebut Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an tadi, dia katakan baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat sujud, tempat sembahyang Nabi SAW, wa bainal jidari mamarru syati. Tempat sujud tu tempat dia sujud dengan dinding, tempat Nabi sujud maksudnya kepala Nabi dengan dinding. Dia kata mamarrusyati, seluas laluan kambing. Kambing jalan besar mana? Kita berjalan gini kambing jalan straight macam tu je, besar dia je. Besar kambing. Macam ni kot, besar kambing. Jadi daripada kepala Nabi sujud kepada dinding, kepada sutrah, kambing boleh lalu ngam-ngam je. Jadi lebih kurang macam ni je dekat dinding tu. Lebih kurang tu. Lebih kurang sejengkal lebih kurang. Besar kambing aja. Jadi maknanya jauhnya tu campur Nabi sujud jauhnya adalah 3 hasta. 3 hasta. Jadi hasta pula hasta orang biasa. Hasta orang biasa, jauh dia tu. Hasta orang biasa. Dan tinggi dia tu pula 2/3 hasta pun hasta orang biasa. Janganlah ambil giant besar. Besar hasta dia besar, ataupun ambil orang yang kecil tu, hasta dia kecil, bukan hasta orang normal. Dan malah mudah-mudah kira kita boleh kata gini, orang-orang dulu dia dah buat kiraan dah, dia dah tolong buat kiraan dah untuk kita. Dia kata orang dulu macam ni, orang kampung dulu dia kata 1 hasta 2 jengkal. Kita pun tak tahu. Saya bila mula-mula dengar dulu 1 hasta 2 jengkal, lama ada dengar dulu. Saya cuba buat betul. Ni 1 2 memang cun-cun. Kita tak tahu badan kita sendiri. 1 hasta 2 jengkal. 1 hasta 2. Sebab apa kita ni? Kita sekarang nak kira 2/3 hasta tinggi, dan nak kira panjang tu 3 hasta. Jadi kenalah tahu ukuran-ukuran. Dan hasta pula, hasta tangan orang normal, orang biasa, kebanyakan orang. Jadi 1 hasta 2 jengkal. 2 jengkal. Tak percaya buat. 1 hasta juga kalau ela, setengah ela. Setengah ela kalau kain lah.
45 cm. Tak sampai setengah meter lah. 45 cm. 450 mm. 0.45 meter. Baik. 1.5 kaki. Kalau kaki. Kalau kaki 1.5 kaki. Ambil dobek ni. Saya salin lama dah ni dobek ni. 1 hasta 2 jengkal. Okey. 1 hasta setengah hela. 1 hasta 45 cm atau 450 mm. 1 hasta 1 kaki setengah. 1.5 kaki. Tu 1 hasta. Itulah normal tu. Walaupun hasta kita besar, ambil yang normal ni juga. 1 hasta 2 jengkal. 1 hasta setengah hela. 1 hasta juga 45 cm. 1 hasta juga 1 kaki setengah. 1 kaki setengah. 1 hasta juga 0.45 meter. Okey. Itu 1 hasta. 1 depa pun ada. 1 depa 2 hela. 1 depa tu 2 hela. Orang kain tahu lah ni. Dan 1 depa tu 4 hasta. Ni 4 kali ni 1 depa tau. Kira kan? 1 2 3 4. Kira. Jadi betul. Lari sikit-sikit tu biasalah. Okey. 1 depa 2 hela. 1 depa juga 4 hasta. Ataupun 1 depa 6 kaki. 6 kaki. 6 kaki. Iyalah, 1 hasta sekaki setengah. 2 hasta 3 kaki. 3 hasta 3 hasta 4 kaki setengah. 4 hasta 6 kaki. 6 kaki 4 hasta. 4 hasta 6 kaki sama juga dengan 1 depa. 1 depa. Okey, 1 depa macam ni ya. Habislah kita belajar apa dia panggil lupa dah apa dia istilah dia panggil. Metrik dengan apa tah? Kira ukuran tu lah. Betul? Betul Ustaz, langgar kepala dengan punggung orang depan bangun sujud. Kena timing cantik. Itulah. Jadi itulah sepatutnya kena dekat-dekat 3 hasta. Cun lah. Dekat-dekat 3 hasta. Kalau kaki 3 hasta maknanya 1 kaki setengah. 1 kaki setengah 4.5 kaki. 3 hasta 4 kaki setengah. Boleh letak 4 kaki ke 4 kaki cantik lah. 4 kaki. Kalau nak sikit kaki 4 kaki. Untuk satu soft. Cantik lah. Maksudnya biar tak payahlah sampai 3 cun-cun 3 hasta. Kurangkan sikit lah. Tak apa. Ini tak 2.5. Allah. Aduh. Macam mana? Memang itulah masalah dia. Okey. Jadi disebut juga, kalau kita tengok balik, disebut juga yang pertama disebut dinding. Dinding, jidar, dinding. Okey? Atau umpama dinding, tiang. Suatu yang tinggi, dia punya ukuran dia 2/3 hasta. Sejadah, dihamparkan sejadah. Yang kelima gores. Gores tu garisan. Okey. Itu adalah tertib. Saya ulang balik. Tertib sutrah adalah dinding, tiang. Okey. Setengah kitab dia kata seumpama tongkat. Boleh juga seumpama tongkat. Ataupun kita boleh kata tongkat pendek lah 2/3 hasta. Boleh lah juga kata gitu. Kalau kita nak tengok tertibnya, dalam kitab kita cuma ada 5. Kitab-kitab lain dia ada lebih sikit lagi. Kitab-kitab lain kita tambah yang lain. Yang pertama, tengok kitab kita tu. Dinding, tiang, tu tertib. Tertib tu turutan ya. Dinding, tiang, tongkat. Bila tongkat maksudnya panjang lah. Lebih kurang sedepa jugalah. Ataupun panjang lah. Tongkat, bila sebut tongkat, panjang. Okey, tu tertib yang ketiga. Dalam kitab kita tak ada yang tu. Tertib tu tak masuk dalam kitab kita. Tongkat. Maksudnya benda yang boleh angkat dan dia agak panjang. Dinding tak boleh angkat, tiang tak boleh angkat. Yang ini tiang yang boleh terangkat. Kita panggil tongkat. Kita kiaskan lah. Tongkat, kipas berdiri. Apa-apalah yang tinggi macam tongkat. Okey, tertib tu. Yang tu tak ada dalam kitab kita. Yang ketiga, tertib ketiga. Yang keempat, apa-apa 2/3 hasta. Yang ini ada dalam kitab kita. Apa-apa 2/3 hasta. Apa-apa barang 2/3 hasta. Kemudian
tertib seterusnya, apa-apa yang nombor 5 pula, apa-apa barang yang kurang daripada 2/3 hasta. Tu tertib. Tapi kita tak ada yang tu. Apa-apa barang yang kurang daripada 2/3 hasta tapi masih lagi ada ketinggian. Cuma tak sampai 2/3. Mungkin 1/3 hasta ke, setengah hasta ke, tak sampai. Tu martabat yang kelima ataupun tertib yang kelima. Yang keenam, hamparan ataupun sejadah kata kan, hamparan. Itu yang keenam. Kalau campur yang tak ada kitab dalam kitab kita lah, hamparan. Yang ketujuh, garisan. Ada 7. Kitab lain. Tapi kitab kita kata 5, kita kata 5 lah juga. Dinding, tiang, 2/3 hasta, barang-barang apa 2/3 hasta, hamparan dan garisan. 5. Yang mana ini adalah tertib hendaklah diikuti. Kalau tak ikut, maka tak boleh berpindah kepada tertib yang seterusnya. Ini adalah pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Macam mana? Ada kipas, tak boleh. Ada dinding, ada dinding. Dia pergi, bukan, macam mana? Okey. Jika dia melanggar tertib tu bermula 2/3, baru betul. Okey, dinding, tiang, tongkat ke, yang ni, okey, dinding, tiang, tongkat, dia adalah tertib afdal. Kalau ada dinding, boleh je nak pergi dekat tiang, tapi afdal di dinding. Kalau ada tiang, boleh je nak pergi kat tongkat ataupun seumpama tongkat tinggi, apa-apalah kipas yang tinggi tu kan, apa-apa boleh. Sebab dia tertib tadi tu tertib afdal dia panggil, bukan tertib mesti. Kalau tidak, tak sah sutrah. Semayang memang sah macam-macam mana pun, ini sutrah, tak sah sutrah. Tidak. Dinding, tiang, tongkat adalah tertib afdal. Jadi kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Ambil je lah, duduk je lah dekat, letak je lah tongkat kat depan tu, kipas panjang kat depan tu, walaupun ada dinding, tak apa. Tapi afdal kena dinding, afdal. Nombor 2, tiang. Yang ketiga, tongkat atau umpama tongkat. Okay. Berbeza dengan yang 2/3 hasta ni. 2/3 hasta, lepas 2/3 hasta, apa? 2/3 hasta, sejadah dan gores. Itu adalah tertib yang mesti ikut. Gores tu ataupun garisan, buat garisan. Itu tertib untuk sah sutrah. Jadi kalaulah ada barang yang 2/3 hasta tinggi, dia pakai sejadah, tak sah sutrah. Dia pakai garisan, tak sah sutrah. Sebab bukan tak sah semayang, tak sah sutrah. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Saya ulang balik. Dinding, tiang, tongkat, umpama tongkat, tapi tinggi lah. Okey. Dia adalah tertib afdal. Maksudnya boleh pilih mana-mana. Ada dinding, tak nak duduk dinding, nak duduk kat tiang pun boleh. Ada tiang, nak duduk dekat tongkat pun boleh. Ataupun kalau dulu dekat pedang panjang tu dia pacak dekat tengah-tengah padang pasir, boleh. Walaupun ada tiang, walaupun ada dinding, tetap dia nak yang itu juga boleh, sebab dia afdalnya dinding. Yang kedua, tiang. Yang ketiga, benda-benda yang tinggi. Tapi 2/3 hasta kan, tertib seterusnya kan 2/3. 2/3 hasta, apa-apa barang, sejadah dan garisan. Yang ini setengah pendapat, sejadah dengan garisan tu dia sekali kan. Sebab sejadah tu macam garisan juga, dia sekali kan. Maknanya ada 2 je lah, 2/3 dan garisan. Setengah kitab macam kitab kita dia asingkan 2/3, barang yang 2/3 tinggi, hamparan, sejadah apa, dan garisan. Setengah kitab tak ada, dia gabung aja. Sebab sejadah tu macam garisan lah, dia kata gitu. Tak kisahlah mana satu kan. Okey. Jadi yang kata tertib tu untuk sah sutrah, untuk dinamakan sutrah, untuk terhasil sutrah, hendaklah barang yang kalau kata tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada semua ni, barang 2/3 kalau ada, dia buat garisan tak sah, tak terhasil sutrah.
Bukan kawasan dia dah. Walaupun dia kata aku buat garisan, walaupun dia kata ada line, walaupun dia kata dia dah buat, sedangkan kenapa tak boleh? Kerana ada barang lain yang tingginya 2/3. Kenapa ambil garisan? Itu tertib untuk sah. Itu pendapat muktamad. Memang kerahlah sikit. Pendapat dhaif ada. Pendapat dhaif walaupun langkah tertib tetap sah juga. Itulah yang kita dok amal. Kan? Ada je dinding, kita semayang dekat garisan soft. Ada je dinding, kita semayang kat sejadah. Ada je dinding, kita semayang dekat 2/3 dengan dinding. 2/3 dengan dinding. Boleh lagi 2/3 dengan dinding, boleh, tak ada masalah. Dia bukan tertib yang untuk mengesahkan, tidaklah. Cuma tertib untuk mengesahkan 2/3 dengan line, tu je. Boleh ke walaupun ada barang 2/3, pergi juga kat line soft tu lah, ataupun line garisan. Kalau buat garisan, kalau kat padang pasir, buat dengan tangan. Kalau padang pasir lah. Kalau kat Masjid Surah dah ada line. Boleh ke dinding berlambak semayang kat situ? Kan dia langkah banyak tu. Langkah tiang, langkah dinding, langkah tiang, langkah tongkat, langkah 2/3 hasta. Banyak ada rehal-rehal tu. Langkah sejadah. Langkah juga sejadah. Dia hanya ambil line, garisan. Sedangkan banyak lain semua ada. 5 ada langkah semua. Amboi, teruk semua. Langkah 1 dah ada langkah 5. Sah ke tak? Sah sutrah. Pendapat dhaif. Pendapat muktamad tak sah sutrah. Tak sah semayang tak sah sutrah. Bila tak sah sutrah, tak adalah sutrah. Apa hukum sutrah? Kan sebut sunat. Sunat kan kita bincang berkaitan dengan apa nama dia? Sunat sebelum solat. Jadi tak terhasil sunat. Pendapat muktamad. Sebab dia main langkah-langkah gitu. Langkah tertib. Tapi pendapat dhaif terhasil. Yang kita duk pakai ni dhaif lah. Yang kita duk pakai. Saya sempat salin 2 hadis, dalil tombak dan dalil garisan. Mana dalil yang kata boleh pakai garisan. Cuma tak adalah secara tertib tadi tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Umar dia kata, kana idza kharaja yaumal 'id amara bil harbah. Ketika Nabi pergi menunaikan solat raya, baginda meminta harbah. Harbah ni tombak pendek, tombak kontot. Tombak panjang, dia tombak pendek. Tombak kontot lah. Boleh kita kata lebih kurang dalam 1 hasta atau kurang sikit 1 hasta, ataupun 2/3 hasta hingga 1 hasta. Harbah. Baginda meminta sebatang tombak pendek, harbah, diletakkan di hadapannya, dia pacak kat depan. Lalu baginda menghadapnya, semayang menghadap. Itulah sutrah tu. Manakala orang ramai pula di belakang baginda ketika musafir. Tak apalah musafir tu, maksudnya orang yang belakang semayang belakang Nabi tu, semua semayang belakang, Nabi di depan sekali, pacak apa ni? Harbah. Apa dia? Harbah, tombak pendek. Berapa panjang dia? Lebih kurang 1 hasta ataupun kurang sikit 2/3 hasta. Itu dalil iaitu dalil 2/3 hasta. 2/3 hasta minimum. Okey, lagi tinggi lagi bagus. Garisan pula daripada Abu Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Apabila salah seorang daripada kamu mendirikan solat, hendaklah dia menghadap ke arah sesuatu. Dia hendaklah menghadap ke arah sesuatu, dia kata. Kena menghadap sesuatu. Hendaklah dia menghadap kepada sesuatu. Okey? Fa idza lam yajid falyansib asan. Jika tiada sesuatu, tak boleh menghadap sesuatu tu macam tiang, macam dinding kan. Hendaklah dia memacakkan tongkat. Memacakkan tongkat. Fa illam yakun ma'hu asan, kalau tak ada tongkat, falyakhtut khattan. Buat garisan. Buat garisan. Buat garis. Line lah, buat line. Thumma la yadurruhu ma marra amamah.
maka tidak memudaratkan apa-apa yang lalu di hadapan tu nanti. Bila dah pacak, ataupun dah letak barang, ataupun dah hamparan, ataupun dah letak garisan, maka bolehlah orang yang lalu kat atasnya. Ini adalah dalil bahawasanya boleh pakai garisan. Boleh pakai garisan. Cuma dalam kitab, dalam hadis tadi, fa illam yajid falyansib asan, fa illam yakun ma'hu asan falyakhtut khattan. Last kali baru Nabi sebut satu-satu. Nabi tak sebut secara umum, Nabi sebut satu-satu. Mula-mula letak tongkat. Tak ada tongkat, mula cari dinding. Tak ada dinding, cari tongkat. Letak tongkat. Tak ada tongkat, lukis garis. Kan Nabi sebut turutan. Itulah tertib. Itulah tertib. Saya sempat salin tadi hadis ni. Lepas tu boleh lalu. Jadi pendapat muktamad, tidak terhasil sutrah jika melanggar tertib yang mana bermula daripada 2/3 tadi. 2/3 barang 2/3 dengan garisan. Dalam kitab kita boleh 3. Tak terhasil sutrah jika dia buat garisan, dia pakai line, dia pakai sejadah, sedangkan ada barang 2/3. Ada barang tinggi 2/3. Lebih-lebih lagi, bukan ada barang, ada dinding. Dia tetap nak kat line tu juga. Maka tak sah sutrah dia. Sutrah tu tak sah. Hukum makruh lah. Walaupun pendapat dhaif kata langkau tertib tetap sah juga. Sebab Nabi tak kata mesti tertib. Itulah biasalah ulama' dia akan bahas lah. Nabi cuma sebut ikut tertib, sunat aja. Sunat tertib. Tapi Nabi tak kata mesti ikut macam ni. Itu yang kata terhasil juga sutrah walaupun langkah tertib. Yang itulah yang kita duk pakai selama ni. Dan ada pendapat juga kata kil mengatakan sutrah tu wajib. Ada mazhab kata sutrah tu wajib. Wajib. Dan saya dah sebut banyak kali, pada mazhab Syafi'i mudah je. Apabila mazhab lain mengatakan ianya wajib, mazhab kita mengatakan ianya sunat je, tak wajib, maka meninggalkannya adalah makruh. Banyak kali dah, kaedah tu senang aje. Mazhab lain kata wajib, mazhab kita sunat aja, kita tinggalkan makruh. Tapi kalau mazhab lain kata sunat, mazhab kita kata sunat, semua kata sunat. Semua kata sunat, meninggalkannya tak makruh. Ada jugalah beberapa perkara. Kerana apa jadi makruh meninggalkan sutrah? Kerana meraihkan ulama' lain, macam mazhab Ambali. Mazhab Ambali ada beberapa pendapat. Mazhab Ambali mengatakan siapa tak buat sutrah berdosa, sebab dia wajib. Wajib. Jadi sebagai meraihkan mazhab Hambali, maka kita letak sunat, bagi kita letak sutrah. Kalau tak letak, maka makruh, sebab meraihkan mazhab Hambali. Okey, itu kalau semayang seorang, itu kalau imam. Itu kalau semayang seorang dan imam. Macam mana dengan makmum? Ada dua pendapat. Macam dengan makmum? Makmum ada dua pendapat. Yang pertama, makmum tak perlu sutrah. Sebab sutrah makmum adalah imam. Ni imam, ini makmum. Sutrah makmum ni adalah imam. Termasuklah makmum yang semua-semua ni, panjang sampai sana. Sutrah makmum ni, saf yang pertama adalah imam. Adalah imam. Saf yang kedua, sutrah dia adalah imam juga, bukan makmum kat depan. Saf yang ketiga, sutrah dia adalah imam juga. Dia gitu, dia kira gitu. Sebab specialnya solat jemaah. Saf yang ke-100, sutrah dia imam juga. Itu pendapat yang pertama. Jadi mengikut pendapat ni pendapat Syekh Ramli. Maka mengikut pendapat ni, bolehlah nak lalu depan orang semayang. Bolehlah nak lalu depan orang semayang, orang makmum semayang. Contohnya, okey, ni imam, makmum ramai. Boleh tak nak jalan dekat saf tu? Syekh Ramli kata boleh. Sebab sutrah makmum tadi depan imam tu yang kau tak boleh lalu. Tu maksud dia. Kan imam semayang dan ada sutrah depan dia. Ada dinding depan dia. Okey, letak. Depan dia ada dinding. Imam semayang kat sini. Dalam jarak imam dengan dinding tak lebih 3 hasta. Jadi, imam punya sutrah di situ. Orang nak lalu lebih daripada dinding tu, lebih daripada sutrah tu, silakan. Boleh. Okey. Makmum kat belakang ni macam mana? Makmum kat belakang ni pun imam. Bukan imam yang berdiri tu tak. Sutrah makmum ni. Sutrah makmum ini adalah sutrah imam juga yang kat depan. Jadi jauh lebih 3 hasta lah. Lebih bagi makmum saf pertama.
Saf kedua, mana sutrah dia? Sutrah dia sutrah imam. Sutrah imam juga. Bukannya imam tu jadi sutrah makmum kan? Kalau imam tu jadi sutrah makmum, saf yang kedua, saf yang ketiga, saf keempat jauhlah dengan imam. Bukan maksud tu, bukan maksud itu. Maksudnya imam ada sutrah. Maka makmum tadi sutrah dia adalah sutrah imam. Sutrah imam, bukan imam. Okey, sutrah imam. Jadi oleh sebab tu yang tak boleh lalu di antara imam dan sutrah imam tadi. Tu je tak boleh lalu. Di antara sof-sof, celah-celah bersosok beratus-ratus sof boleh lalu. Sebab itu bukan sutrah makmum. Sutrah makmum sama dengan sutrah imam. Itu pendapat yang pertama, pendapat Syekh Ramli. Pendapat yang muktamad seperti mana riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia kata masa tu dia kecil lagi lah, maksud mungkin belasan tahun, kecil lagi. Dia naik kaldai, Ibnu Abbas ni. Sebab dia kecil lagi, dia nak semayang kan bersof-sof orang semayang belakang Nabi. Dia kecil lagi, dia kan tak nak berjalan. Orang dah start semayang dah ni, nak cari sof, nak terhimpit-himpit. Dia tak reti lah, budak-budak lagi. Bila orang nak semayang, dia pun dah penuh lah. Dia pun nak cari sof kosong. Sebab kadang-kadang ada sof kosong, orang batal apa, nak cari sof kosong. Dia naik kaldai. Orang tengah semayang, dia naik kaldai. Lalu depan orang semayang. Ibn Abbas cerita. Pusing. Dah jumpa kosong. Sebab orang semayang belakang Nabi pun tak tahulah berapa ramai kan. Dah ada tempat kosong. Dia pun bawa kaldai dia, pergi balik ke hujung, tambat kaldai dia, patah balik, semayang dekat tempat kosong tu. Sebab kalau bersof-sof, katalah 100 sof, nak cari satu-satu tu, budak-budak lagi, nak berjalan penat. Jadi naik kaldai. Tak ada. Pusing. Soh kedua, soh ketiga. Ada kosong kat situ. Dia soh yang keempat ada kosong. Dia pergi balik ke soh yang keempat yang belah sana, tambat dia punya kaldai ujung-ujung sana, dia datang balik semayang di situ. Sekarang ni dia lalu naik kaldai. Boleh ke Nabi tengah semayang naik kaldai? Nabi mungkin semayang dekat musolla lah, kita panggil tempat solat di padang pasir yang luas, macam solat raya. Nabi tak semayang dalam masjid solat raya. Nabi semayang di luar masjid, di tempat lapang, dipanggil musolla. Dan kalau kata dalam masjid sekalipun, masjid dulu dia tak ada simen, tak ada kapet, pasir aja. Jadi bila macam tu, mungkin Ibn Abbas ni bawa keluar pergi ke luar masjid sana lah untuk ikat. Kemudian baru masuk balik, duduk kat tempat kosong tadi, semayang kat tempat kosong tadi. Ibn Abbas cerita daripada kisah ni. Syekh Ramli ambil kisah ni mengatakan bahawasanya sof makmum, sutrah makmum adalah sutrah imam. Okey? Maka boleh lalu depan tu, boleh lalu. Depan orang makmum boleh jalan, tak ada masalah, boleh jalan. Yang tak boleh lalu depan imam, bukan depan imam, sutrah imam tu yang tak boleh lalu. Okey. Tapi pendapat Ibnu Hajar, dia kata sebaliknya. Dia tak kata gitu. Ibnu Hajar kata tak boleh lalu dekat di antara saf tu. Kerana saf yang pertama sutrahnya adalah imam, betul? Bukan adalah sutrah imam, tidak. Imam itu. Imam itu adalah sutrah makmum. Tu beza dia. Imam itu adalah sutrah makmum. Makmum yang mana? Makmum yang saf pertama je. Saf yang kedua, sutrah dia adalah makmum saf pertama. Saf yang ketiga, sutrah dia adalah makmum yang kedua. Begitulah seterusnya. Jadi tak boleh lalulah depan orang makmum sembahyang, sebab tu sutrah dia. Kenalah lalu depan makmum tu. Depan makmum tu pun tak boleh lalu sebab ada sutrah dia. Jadi kena lalu mana? Kena lalu depan mana? Jadi tak boleh lalu. Haram lalu depan orang sembahyang. Itu pendapat Ibn Hajar. Cuma apabila batal sembahyang, nak keluar, sempit, maka dimaafkan. Mengikut pendapat Ibn Hajar tadilah, dimaafkan sebab tak boleh lah. Tak boleh nak keluar macam mana? Nak kena konang, nak kena lalu depan orang sembahyang, maka dimaafkan. Itu kata Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli, tak ada. Itu bukan sutrah dia. Lalu je lah. Ibnu Abbas lamba je lalu, naik kaldai lagi. Kata Syekh Ramli, itu khilaf lah. Jadi sebab itulah tujuan mihrab tu. Tujuan mihrab sutrah. Orang-orang dulu ngaji sungguh tau. Ngaji sungguh. Ada dekat ni. Apa nama tempat? Orang Kuantan. Ada orang Kuantan sini. Orang berserah. Mestilah ada kan?
Cuba tengok masjid ghairu jami'. Masjid tak boleh sembahyang Jumaat. Masjid tak boleh sembahyang Jumaat. Masjid Tuan Haji Senik dekat Berserah sana. Tak jauh daripada tu, jalan kaki je pergi masjid besar. Masjid yang besar kat luar jalan tu. Saya mengajar di sana juga, ada kuliah di sana. Cuba tengok orang dulu. Wali buat tu. Buat apa ni yang buat itulah. Wali-wali, orang-orang mengaji dulu. Cuba tengok dia buat masjid macam mana. Siapa yang boleh tengok? Kat luar masuk-masuk tu ada telaga. Ada telaga. Lepas tu masuk dalam sikit, Allah, rasa pun lain macam. Dia punya seronok tu, dia punya feeling tu lain. Masjid Tuan Haji Senik, Masjid Tok Senik, feeling lain. Tapi tak boleh buat solat Jumaat sebab dekat sangat dengan masjid baru yang besar tu. Jadi bila cuba tengok orang dulu buat, sebab dia mungkin kekalkan reka bentuk lah, rasanya lah, susunan. Dia punya depan sekali tu, dia ada mihrab. Dia buat macam nak cakap macam tu, macam orang seorang boleh masuk macam tu, macam ni. Simen letak macam simen, letak macam tu, besar tu. Ini dinding petak, tapi ada gitu, satu je. Muat saya rasa sedepa pun tak sampai kot dia punya besar. Lebih kurang sedepa atau kurang sedepa dia punya besar. Ke depan dia tu tak lebih 3 hasta. Menakjubkan, selama ni saya mengaji aja, belajar aja bab ni. Tapi pada hari tu dulu adalah sekali tu, beberapa tahun lepas, masa saya pergi, masa waktu zaman tak ada Covid ni, pertama kali masuk tu terkejut. Masya-Allah, berdebar-debar. Inilah betul-betul ikut kitab. Tak pernah jumpa lagi. Mihrab ni tempat yang imam sembahyang, dia tak boleh lebih pada sedepa. Dan daripada imam ke depan tak boleh lebih pada 3 hasta. Dan lepas je tumit imam tu ada dinding. Jadi mana sini dinding aja. Jadi macam tu lah, macam straight je gitu dia punya dinding. Straight, lepas tu ada gini. Apa benda tu? Tempat sembahyang. Tempat imam sembahyang. Sebab imam ada suturah, depan tu agak-agak siapa boleh lalu? Memang tak boleh lalu. Lepas tu pula makmum kat belakang meraihkan semua pendapat. Cerdik yang orang buat ni, meraihkan semua pendapat. Saf yang pertama, orang tak boleh lalu juga kat depan, sebab terus dinding. Depan saf pertama tu terus dinding. Meraihkan semua pendapat. Hebat, sangat hebat. Itulah tujuan sebenar-benar suturah untuk imam tu. Tapi kebanyakan kalau kita tengok mihrab yang dibuat, kadang-kadang 10 kaki ke depan. Tapi macam mihrab tak? Besar. Lepas tu pula kat sini ada almari, kat sini almari, penuh Quran atas tu, Quran atas ni, tepi tu. Nampak macam mihrab, macam tempat imam konon-konon, tapi tempat imam apa sampai berapa kaki sana, panjang. Nampaklah macam ni juga. Kalau tengok dari jauh macam ni juga. Tapi jarak dia tu, Allah, tengah sembahyang nampak Quran tu, nampak Quran, nampak apa almari, nampak semua kat tepi tu. Sedangkan imam untuk khusyuk dia tak boleh nampak apa. Tak boleh nampak apa. Terus nampak kalau mihrab tu cantik betul-betul. Siapa yang ada area Kuantan tu, gilah Masjid Tuan Haji Senik. Gilah tengok sebiji dalam kitab. Memang orang mengaji, wali lah, kita tengok dah tahu ni wali buat ni. Jadi apa nama ni, baru khusyuk. Tapi kalau imam luas, walaupun namanya macam mihrab, konon-konon mihrab luas, maka dia akan tengok macam-macam. Siap tak buat kerja ke, berdebu sana, tengok macam-macam sebab luas, payah nak khusyuk. Maka kalau tak ada gitu, maka disunatkan letak serban atas ni, atas kepala, tutup serban bagi orang ni, orang imam tutup ni, supaya nampak itu je nampak. Jadilah dapat tutup sikit, tak nak bagi nampak kiri kanan. Tu boleh tengok. Ada tak? Tuan Haji Senik, Masjid Tuan Haji Senik. Setengah orang kata Masjid Tok Senik, macam tu lah. Masjid dia, kalau saya Google pula, map apa ni, Waze dulu,
Masjid ghairu jami', dia tulis. Masjid tapi ghairu jami'. Maksud masjid tak ada solat Jumaat, tapi masjid. Di Basrah. Di Basrah. Dan orangnya pasti ada dalam ni, orang-orang ni. Pasti ada. Orang-orang Kuantan memang tahu. Tuan Haji Senek, Tok Senek boleh juga. Boleh juga. Tok Senek, orang dulu panggil Tok Senek. Orang sekarang panggil Tuan Haji lah, Tuan Senek, Tuan Haji Senek. Dengan cerita dia yang buka Basrah apa semua. Tengoklah apa nama ni. Orang sana tahulah cerita, banyaklah cerita. Malah kubur dia ada kat situ. Makam dia ada di situ. Di masjid situ. Saya sempat pergi. Yalah pergi, selalulah pergi. Okey. Habis kat situ. Di Basrah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya betul, di Basrah. Memang masuk tu Allah rasa bestnya. Saya tak nak tahu nak cakap. Macam aman, macam mana nak cakap? Macam yalah masjid semua aman, tapi dia ada lain. Dia ada berkat dia lain. Lain macam. Warna hijau kapet. Macam nak cakap. Best. Rasa tak aman, tenang, relax aja. Relax aja masuk. Tapi nama masjid itu special, nama masjid tapi tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi kita kebanyakan kita tahu di Malaysia, bila nama tak boleh sembahyang Jumaat, dia tak namakan masjid, dia namakan surau. Tapi ini special, tak banyak lah, mungkin ada 2-3 buah je dalam Malaysia ni. Nama masjid tapi tak boleh sembahyang Jumaat, dia panggil masjid ghairu jami'. Masjid jami' adalah masjid yang didirikan solat Jumaat. Masjid ghairu jami' masjid yang tak didirikan solat Jumaat tapi masjid, maka boleh tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dalam tu. Okey, habis. Tetapi jangan sambung lagi. Tetapi jangan dijadikan berhadap pada muka sesuatu itu, suturah yang dia letak tu. Tetapi dijadikan sebelah kanannya atau kirinya. Habis dah. Okey. Dia kata tetapi janganlah letak jangan tu bukan maksudnya haram, tidak. Afdal. Sunat lagi letak sutrah tadi tu. Okey. Letak lagi sutrah dekat depan tu. Semayang kat sini, nak letak kat sini ni. Okey, janganlah letak direct macam tu. Jadi bila sujud je, betul-betul dekat ni, dekat depan ni. Lebih kurang macam ni kan letak kan. Masa sujud betul-betul jangan lagi tu. Jangan tu bukan maksud haram. Cuma sebaiknya jangan buat gitu. Habis tu macam mana? Ni kecil sangat, besar sikitlah. Sikit. Janganlah letak barang tadi tu betul-betul di sini. Nanti sujud, orang tengok sekali lalu macam sujud benda pula. Macam je, tapi tak haram pun. Terbaiknya jangan tu. Sunat afdalnya janganlah letak direct. Letak macam mana? Ke kiri atau ke kanan. Letak sengit sikit. Contoh nak semayang, nak sujud sini ni, letak sini. Tu. Macam ni. Tu. Maksudnya tak nampak macam kalau orang tak reti. Kalau orang kafir tengok, senang cerita, kalau orang kafir tengok, dia tak kata, dia sujud tu itu Tuhan kau. Dia sujud rehal lah, kalau ambil rehal. Dia sujud tu jangan gitu. Ini bagi yang boleh alih ya, yang 2/3 hasta tadi, yang boleh alih 2/3 hasta. Yang boleh alih ni, yang tak boleh alih tiang, biarlah tiang tu nak macam mana? Tiang bukan tiang, dinding nak macam mana? Takkan macam mana nak alih dinding? Dinding kan luas. Tapi kalau tiang sama, tiang. Iaitu jangan straight ni tiang, janganlah depan tu sengit sikit. Supaya kalau orang tak reti, orang kafir tengok, dia tak nampak rupanya orang Islam ni sembah tiang. Dia tak jadi gitu. Sebab sengit sikit. Tapi janganlah jauh sangat ke kiri ke kanan sangat, sampaikan tiang tu kat sini, sujud sini. Jangan gitu. Itu dah bukan sutrah dah. Habis tu macam ni. Nak macam ni kot separuh ke. Ni tiang apa-apalah letak separuh gini ke, macam ni ke. Jangan betul-betul macam ni. Macam tu. Dia biar ada lari sikit, biar nampak lari, jangan nampak straight. Sunat gitu. Sunat itu. Okey, habis. Siapa ada soal boleh soal sekarang. Saya nak buat tambahan pula.
tambahan pula. Ni tambahan saya cari daripada kitab lain lah. Tambahan. Tambahannya pula, sesiapa yang ada sutrah, ada hadangan, dah buat elok-elok, dah cukup syarat dah, tingginya cukup syarat, jauhnya cukup syarat daripada tumet, tiba-tiba ada orang cross lah, ada orang lalu lah dekat depan dia. Okay? Lalu kat depan. Bukan kat depan barang tu. Kalau dia letak, orang lalu kat sini tak apa, no problem. Sebab ini teritori aku, ini kawasan aku. Tu bukan. Jadi tak ada masalah. Orang cross sini juga. Orang cross kat sini juga. Sedangkan dia dah letak sutrah cukup syarat. Tingginya 2/3, lebih 2/3 hasta. Jauh daripada tumit dia tak lebih daripada 3 hasta. Cukup syarat. Tiba-tiba orang lalu juga. Maka haram dosa besar. Kalau orang tu tak ada sutrah, orang lalu, tak haram. Dia semayang, tak ada sutrah kat depan dia, tak ada sutrah. Orang lalu kat sini, betul-betul depan dia semayang, depan hidung dia, tak haram. Ni semayang seorang dengan semayang seorang. Ni bukan cerita makmum memang okey dah. Okey. Jadi dia tak ada sutrah, orang lalu tak haram pun. Orang yang lalu ni tak haram. Malah setiap kali orang lalu, pahala dia akan berkurang. Setiap kali orang lalu, pahala dia berkurang lagi. Kerana dia tak buat letak sutrah. Bila tak letak sutrah, itu kecuaian, itu kesalahan dia. Bila orang lalu, dia kurang pahala. Orang lalu, dia kurang pahala. Orang lalu, dia kurang pahala. Sebab tu sutrah kena letak. Kalau orang lalu nanti kurang pahala. Kalau letak sutrah, orang lalu juga haram dosa besar orang lalu. Nampak? Haram dosa besar orang yang lalu tu. Dan kalau katalah dia dah letak sutrah, tiba-tiba orang alihkan sutrah tu. Dia letak kursi. Kan sekarang ni kat masjid kan wajib ada kursi. Dia letak kursi. Dia ambil kursi orang semain duduk tu, dia ambil letak. Tiba-tiba ada orang sakit kaki. Ada pun kursi. Dia tak perasan orang ni semayang, contohlah. Dia buat lagi kursi tu. Sutrah sudah hilang lah. Macam mana sutrah dah hilang? Sutrah hilang lah. Maka orang yang tahu ada sutrah, dia haram lalu juga. Aku tahu tadi ada sutrah, tapi ada pakcik tu ambil. Kesian dia tak ada sutrah. Maka oleh kerana dia dah tahu tadi ada sutrah telah dibawa lari, maka orang tadi yang tahu tu haram lalu. Sebab kau dah tahu sutrah telah dibawa lari, haram lalu. Orang yang tak tahu tak haram. Okey? Dan sunat cari sutrah lain. Orang yang dia ada sutrah, dia semayang elok-elok ada sutrah. Tiba-tiba sutrah dia orang buat lagi. Orang buat lagi sutrah. Alamak, sutrah aku. Macam mana nak buat? Maka sunat dia pergi cari sutrah. Macam mana? Mana dinding tu dinding. Dia pun langkah. Ikut 3 gerakan tu hati-hati. Jangan 3 gerakan besar. Itu jaga juga. Cari dinding. Cari tiang. Cari yang boleh sutrah cari. Sunat cari. Cari. Dan boleh juga cari orang. Orang pun boleh jadi sutrah. Orang, manusia boleh jadi sutrah. Ini cerita semayang seorang Kalau semayang berjemaah memang dah sutrah dah orang kat depan tu. Semayang seorang. Orang pun boleh. Sama ada orang tu semayang, boleh. Orang tu tengah semayang, cantik duduk belakang dia. Jadi bukan nak jadikan dia imam, tak. Nak jadikan dia sutrah aja. Duduk sini. Tiba-tiba dia tayat akhir dah. Lepas dah 1 rakaat dia tayat akhir dah. Dia belah. Allah, cari sutrah lain lah. Mana? Sana orang sembahyang. Lari pergi ke sana pula. Hati-hati dengan 3 gerakan jangan lebih 3 gerakan, batal. Sunat. Walaupun berkali-kali cari sutrah. Sutrah lari dah. Nasib tak baik. Pergi-pergi baru tinggal lagi 1 rakaat. Lepas 1 rakaat tak wirid terus bangun. Allah, hilang. Cari lagi sutrah lain, orang lain pula. Duduk kat orang tu pula. Belakang orang tu. Kejap sekali orang tu batas mayang lah pula, belah pula. Cari sutrah yang ni pula. Pergi yang sana pula. Duduk situ. Orang ni takut pula. Dia ni nak jadikan aku imam ke? Aku takut jadi imam ni. Batalkan sembahyang lagi pula. Macam tu lah. Walaupun berkali-kali, sunat cari sutrah. Hati-hati dengan 3 gerakan besar. Lebih 3 gerakan nak cari sutrah, batal. Tapi syarat nak jadikan orang itu sutrah ada syarat. Syaratnya, dia tak syarat orang tu semayang. Orang tu tak semayang pun tak apa. Orang tu semayang pun tak apa. Orang tu semayang boleh jadikan dia sutrah. Orang tu tak semayang pun boleh jadikan dia sutrah. Tapi dengan satu syarat. Orang yang tak semayang tadi lah, dengan satu syarat. Dia tak boleh tengok orang tu.
dia kena tengok ke depan. Maksudnya dia kena membelakangkan. Dia datang, orang tu tengah tengok ke depan, tengah zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Maka dia duduk belakang orang yang berzikir tu. Boleh. Sebab orang tu tak pandang ke dia. Orang tu pandang ke depan. Pandang ke kiblat lah, pandang ke depan. Boleh. Maksudnya membelakang, boleh. Tapi kalau orang tu tiba-tiba, apa hal bunyi macam ada orang, tengok-tengok, orang semayang, dia pusing. Nak jadi imam lama dah tak dapat. Kan imam sunat pusing, lepas bagi salam kan sunat pusing. Bila dia duduk astagfirullahalazim, orang ni pergi duduk belakang, dia dengar, ada orang. Cantik lah dia. Dia nak jadi imam, tapi aku dah habis semayang. Konon-konon berangan jadi imam lah. Dia pusing. Tengok. Subhanallah, subhanallah, sambil beradab orang tu. Orang yang tu tak boleh jadi sutrah. Tak jadi sutrah. Kena cari sutrah lain. Sunat cari sutrah lain. Jadi, nak jadikan orang sebagai sutrah, boleh dengan syarat orang itu menghadap ke depan, menghadap ke kiblat, ataupun orang itu bukan menghadap ke dia. Kalau orang tu menghadap ke dia, dia jadi halaqah. Dia tak jadi sutrah. Okey. Sama ada orang tu semayang atau tak semayang, tak ada masalah. Sama ada orang tu balik tak balik, budak kecil, tak ada masalah. Budak umur 6 tahun. Boleh jadikan. Janji jangan bergadap. Jangan bergadap, membelakangkan orang tu. Dan kalau orang lalu juga, macam mana nak buat orang semayang ni? Dia tengah semayang, sutrah dah letak elok-elok, cukup syarat semua. Orang degil lalu juga, nak lalu juga. Maka hendaklah ditahan, hendaklah disekat dengan tangan, tapi jangan dengan kaki. Memang tunggu kat luar, tahan dengan kaki, bentis macam tu, tersungkur dekat situ. Memang dia tunggu kat luar. Atau keluar-keluar tayar kereta pancit dah. Jadi tahan dengan tangan. Tahan dengan tangan. Tangan macam ni. Okey. Maka orang yang lalu tadi dia tahu, silap. Sorry. Macam tu lah. Sebab kita dah ada suturah, kau tak nampak ke main jalan je. Sunat tahan. Bukan sunat, hendaklah ditahan. Setengah pendapat kata wajib tahan. Okey. Macam ni, dia faham. Dia kena belah part lain. Kalaulah tahan dah, dia nak lalu juga. Sebab dia kata kena kona jauh kat sana kot. Macam mana ke tak tahulah. Dia nak lalu juga. Maka kata, hendaklah tahan lagi kuat. Kuat lagi. Macam ni lah. Apabila dia nak lalu juga, hendaklah ditolak. Pegang dia, tolak bagi jatuh. Kerana waktu tu, ketahuilah, dia telah berserta dengan syaitan. Waktu tu dia dah ada syaitan dah kat dia. Tu perangai syaitan dah tu. Tapi samalah juga, tolak dengan jangan jaga 3 gerakan tadi, samalah juga. Jangan. Jangan gitu, batal lah. Tolak pun jaga 3 gerakan. Kerana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahawa dia dengar Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yashturuhu minan nasi." Jika salah seorang daripada kalian sedang bersolat dalam keadaan menghadap sutrah. Yang mana menghadap sutrah, orang perasan lah tu. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Apabila orang nak lalu juga, hendaklah dia menahan. Nabi suruh ni. Dapat pahala tahan orang tadi tu. Nabi suruh. Okey. Fal yadfa. Degil. Fal yadfa fi nahrihi. Fa in aba. Kalau dia degil, hendaklah tahan dengan tangan. Okey? Kalau dia enggan, dia nak lalu juga. Fa in aba. Aba apa? Apa surah Baqarah? Surah apa tu? Aba wastakbara. Siapa aba wastakbara? Aba wastakbara ni syaitan lah. Kan? Dia tak nak sujud dekat Adam. Bila dia suruh sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu apa? Aba wastakbara. Wastakbara tu takabur. Aba tu dia tak endah, dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia enggan juga. Dia buat kerah kepala, kerah keng. Dia buat kerah kepala, ketegak, nak lalu juga. Nabi kata apa? Fa in aba falyuqatilhu. Mampu. Apa dia falyuqatilhu? Kalau kita bahasa mudah-mudah, kita terjemah mudah-mudah, bunuh dia.
Tapi maksud ni bukan bunuh lah. Maksud ni fal yuqatilhu, maksudnya perangi dia. Perangilah dia. Maksud perangi tu apa? Tolak dengan keras. Kalau itu lembut, tolak dengan keras. Itu maksud. Tapi kalau maksud ambil literal, maksud terjemahan, bunuh dia. Fal yuqatilhu, bunuh dia. Perangi dia ataupun tolak dengan keras. Fa inna ma huwa syaitan. Mudah-mudah tafsir literal, mudah-mudah terjemah apa dia? Ketahuilah dia sebenarnya setan. Tapi maksud yang sebenar bukan gitu. Maksud yang sebenar yakni syaitan telah bersama dengan dia. Kan lembut sikit bunyi tu. Syaitan telah menyertai dia. Tu bukan orang dah, tu setan, kan kasar. Tapi Nabi kata fa inna ma huwa syaitan, sesungguhnya dia tu setan. Lembutlah sikit. Setan telah merasuknya. Gitu. Dan jika tolak kan, tolak macam tu, tiba-tiba jatuh patah kaki. Katalah orang yang tolak tu patah kaki, yang tolak tu dia tolak, dan yang jatuh tu patah kaki. Dah dia buat macam ni dah. Degil. Abah. Maka Nabi kata fal yuqatil, perangi dia, tolak kuat-kuat. Dia jatuh, patah kaki. Dari segi hukuman Islam, dia ada qisas, dia panggil. Kita tahu hudud kan. Hudud ta'zir, dia ada qisas satu lagi. Qisas ni adalah banyak bab. Antara bab qisas adalah diat. Diat ni maksudnya ganti rugi. Yang dibincangkan panjang lebar oleh para ulama, menceritakan tentang apabila aksiden dia bawa kereta, aksiden dan mati tanpa sengaja lah aksiden. Maka dia tak mati. Yang mati yang dilanggar. Yang dalam kereta satu lagi, yang dalam atas motor satu lagi. Dia tak sengaja ni. Masuk mahkamah dan sebagainya, tak sengaja, tak ada. Habis gitu lah. Sedangkan dalam Islam ada, dia panggil diat. Orang yang langgar tak sengaja ni kena bayar. Tapi kita kat Malaysia tak ada. Kan? Orang yang kena langgar tu tak dapat apa. Kalau dapat insurans tu kalau dapat insurans ke takaful tu daripada orang lain, daripada syarikat. Ini orang yang langgar tu. Orang yang langgar tu wajib bayar diat. Bergantung kepada mahkamah yang putuskan berapa kena bayar. Patah kaki, mati, berapa harga, berapa juta, berapa ribu, berapa sekian. Sebab membunuh tapi tak sengaja lah, kira macam tu. Dia panggil diat. Tak silap, diat ni juga dapat dekat orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah, lepas tu jatuh kren, tak ingat lama dah. Lepas tu orang Malaysia pun ada yang kena, lepas tu dapat sejuta seorang ke, macam tu lah. Mati, dapat dekat waris dia. Jadi bab qisas, bab diat, bab bunuh balas, bab orang patahkan kaki kau kena patahkan kaki dia balik. Dia gitu tau. Barulah orang takut nak bergaduh, nak apa. Ni kalau dia patahkan, kalau aku bunuh dia kena bunuh balik. Kalau aku patahkan kaki dia, orang yang patah tu masuk mahkamah, dia kena patahkan kaki balik. Baru orang takut. Sedap kau buat kat orang, nanti kena tangkap, engkau kena patah kaki. Baru orang takut. Sebab tu hukum-hukum Islam ni hukum pencegahan. Nakalan minallah. Okay. Orang takut. Jadi bila macam tu dia tolak, patah kaki, adakah orang yang sembahyang ni kena patah kaki juga? Kena bayar ataupun kena diat? Kena bayar ganti rugi? Adakah? Tak. Sedangkan kalau katalah dia jalan-jalan, dia tengok orang, lepas tu dia tolak orang tu, dia tolak macam tu je, jatuh orang tu patah kaki, dia kena bayar diat. Dia kena bayar ganti rugi. Sebab dia telah menyebabkan orang tu patah kaki. Sengaja tak sengaja tu cerita lain. Jadi dalam masalah tolak tadi, dia lalu keraking, ni ketegak angguh. Okay, lalu dia tolak, jatuh patah kaki, tak kena diat. Malah kalau mati pun tak kena bunuh balas, tak kena. Kalau dia mati, jatuh mati. Adakah dia kena bunuh balik ke, penjara seumur hidup ke, apa ke, ganti rugi? Tak kena, semua tak kena. Nak bagi tahu besarnya sutrah, sampaikan kalau bunuh orang pun tak kena bunuh balik. Kalau kata patahkan kaki orang pun tak kena apa-apa. Sebab fa huwa syaitan, fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia tu setan lah. Sebab dah. Okey. Macam tu juga termasuklah kanak-kanak, orang buta yang lalu
depan orang semayang. Kalau dia tahu dia sempat, maka kena tahan. Kanak-kanak pun kena, orang buta pun kena tahan. Walaupun kanak-kanak tu tak dosa, mana dosa besar kanak-kanak, tapi kena tahan juga bila sempat. Tapi kalau laju sangat, orang lalu, memang tak sempat, memang tak apalah, tak sempat tahan. Tapi kalau sempat, dapat tahu, nak lalu tu, okey, standby, waladha, standby, lin, amin, standby, tak apalah. Tapi kalau memang tak sempat, nak buat macam mana kan? Habislah. Tu tambahan sikit lah saya masuk. Berhenti kita dekat perkara yang makruh dalam sembahyang. Saya nak tengok soalan. Perkara yang makruh dalam sembahyang, muka surat 51 Rumi, Jawi, muka surat 17, bawah sekali, bawah, 3 daripada bawah, bukan, 2 daripada bawah, yang makruh 2 daripada bawah, muka surat 17. Kita berhenti kat situ. Baik, nak tengok soalan jap. Allah. Aduh. Banyaknya. Soalan. Apa hukum meletakkan sejadah kepada seorang yang sedang solat? Ada ustaz katakan makruh, betul ke? Memanglah kacau dia. Kalau letakkan sejadah, dia macam ganggu, memang makruh. Tapi kalau letak sutrah tak apa. Sutrah yang 2 tier, maksudnya dia bawa kursi, dia tengok orang sembahyang, dia bawa kursi, dia lalu kat depan orang tu, tak ada masalah. Lalu depan orang sembahyang tak ada masalah, sebab dia tak letak sutrah. Okay, dia pun bawa kursi, tapi jangan lalu betul-betul depan dah sikit kan, agak-agak lah. Lepas tu pak letak belah, boleh, sebab tak kacau orang. Yang kacau ni letak sejadah, sebab tempat dia nak rukuk, tempat dia sujud, kawasan tu kan, bila letak sejadah, orang semayang kat sini, dia tak letak sejadah depan sana. Orang semayang sini, dia letak sejadah kat sini lah. Kadang-kadang terkena kaki sikit masa nak tu. Kadang-kadang letak macam tu, terkomod. Bila komod, dia tarik. Tu buat apa tu? Orang semayang kat situ. Makruh, kacau. Kacau. Jadi kalau sejadah, kalau kata makruh, setuju. Boleh kata makruh, sebab orang tengah semayang tu, kacau apa kat depan. Tapi kalau letak sutrah, tak ada masalah. Orang semayang kat sini, dia akan rukuk, sujud dekat sini je. Macam ni je, rukuk, sujud kat sini. Dia bawa rehal, jalan kat sini, tak kacau. Sebab kalau jalan kat sini, dia yang akan kurang pahala, kesian kat dia. Kalau nak lalu sini pun tak ada masalah, sebab dia tak letak sutrah kan. Okay, lalu kat sini, agak-agak lah. Lepas tu, tangan letak belah, tak ada masalah, sebab tak kacau dia. Sebab itu lebih 3 hasta dah, tak kacau pun kau punya kawasan. Lagipun kau yang tak letak sutrah, jadi tak ada masalah. Jadi kalau letak sejadah, bukan masalah sejadah tu yang makruh, bukan, ganggu tu. Duduk kat depan dia, duduk kat tepi dia, lepas tu buat gini, sengit sikit, dia dah berhati dah. Sengit tu dia dah berhati ni. Allah, rajin lah pula nak letak sejadah ni. Dia duduk bercakap-cakap, itu jadi makruh, kacau orang. Lepas tu pula letak komod pula, tarik pula ke depan, tarik pula kaki dia pula tak cukup, tarik ke belakang pula, tarik ke depan, tarik ke belakang. Itu jadi tu. Kalau letak pula depan dia, letak je lah sekali lalu je, gup, letak gitu, kalau dia berlipat-lipat tu, menyebabkan orang nak semayang tu, Allah, aku nak sujud macam mana berlipat pula ni. Itu jadi makruh. Bukan makruh sejadah tu, makruh kacau orang. Sebab tu kalau nak bantu orang, jangan letak sejadah, letak sutrah kat depan dia. Letak sutrah. Boleh tak jadikan haiwan sebagai sutrah? Boleh juga, tapi hukumnya makruh, sebab nampak macam sembah dia. Dan sama juga, jangan straight, sengit sikit macam tadi, ke kiri dan ke kanan tadi. Cuma jangan macam jangan straight lah, macam ke kiri ke kanan, macam separuh ke, macam yang tadi kita cakap tadi dalam kitab kita tadi. Itu soalan Hasan Basri. Okay, soalan stop soalan. Saya tak baca dah soalan ke bawah. Saya nak naik ke atas dah ni. Soalan ke atas, ke bawah saya tak baca dah. Yang tadi tu last, Hasan Basri tu yang terakhir, ke bawah. Okay, saya nak baca ke atas. Kalau kucing melintas depan kita solat, kurangkah pahalanya juga? Atau dia kadang-kadang terus duduk depan kita solat? Macam mana? Tak ada.
Kucing tak. Kucing dia bukan mukallaf. Kucing tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nak buat macam mana? Nak main gitu. Tak ada apa-apa. Maksudnya tak ada hukum. Kalau dia menyebabkan dia ganggu kita punya khusyuk, makruhlah kita biarkan kucing kita berkeliaran. Kalau dia tak ganggu khusyuk pun. Jadi cuma hati-hatilah dengan dia punya bulu yang tercabut. Kalau duduk depan kita solat, memang gitu kucing tu, Allah lah. Memanglah nama dah kucing. Kita nak sujud kat situ lah dia nak tu. Kita nak kat mana? Kita tahiyat dia duduk atas riba. Itulah kucing. Okey. Jadi macam mana? Dari segi bab najis tu satu hal. Dari segi bab dia nak lalu, adakah menyebabkan berdosa ke apa? Tak ada. Tak ada. Meletakkan sutrah ini perlu niat ke? Contoh tak ada niat tak ada niat. Yang saya maksudkan ialah seorang solat di belakang tiang tanpa tahu hukum meletakkan sutrah. Adakah baginya pahala sutrah sebelum solat? Ada. Tak wajib, tak perlu niat. Sutrah tak perlu niat. Sutrah tak perlu niat. Sutrah adalah satu keadaan yang kat depan dia ada barang tadi tu. Tu sutrah. Kalau macam tu dapat juga hadi. Hanif hadi. Selalu berlaku di Mekah Madinah walaupun dah letak sutrah, adakah mereka mazhab lain? Kalau dah letak sutrah yang mana ni? Sutrah lain. Sutrah garisan. Tak. Sutrah 2/3. Sutrah yang boleh alih-alih ni. Boleh alih ni kan? Dia lalu juga. Itu orang tak ngaji. Macam tu. Dia bukan kata ada mazhab lain, tak ada. Malah mazhab lain sutrah tu wajib. Lebih-lebih dekat Mekah Madinah wajib. Habis dia lalu juga lepas dah letak sutrah. Sutrah mana? Sebab ada pendapat yang katakan lain tu tak pakai. Lain tak kira, sejadah tak kira. Jadi dia lalu, memang betul lah dia lalu sebab bagi dia itu bukan sutrah. Tapi kalau letak sutrah yang 2/3 tadi, sutrah barang, sutrah tiang tu, dia lalu juga, bukan pendapat lain. Itu namanya tak mengaji orang lalu tu. Gitulah. Bukan mazhab lain, tidak. Tapi kalau lain ataupun sejadah dia lalu, ya, mazhab lain. Ada mazhab lain. Boleh lalu je kat situ. Boleh ke berdepan dengan almari tapi tak bos jadah sebab kapet dah sedia ada? Lah, apa benda ni? What is this? Kan dah bagi tahu tadi. Dia punya tertib dinding, tiang, tongkat atau seumpama tongkat, 2/3 hasta, barang-barang 2/3 hasta, sejadah, lain. Jadi almari dengan sejadah jauh lebih baik almari. kan sebab sejadah berlaku khilaf satu hal. Setengah ulama kata, setengah mazhab kata tak kira sutrah. Setengah kata boleh. Okey, yang kata boleh pun almari dengan sejadah jauh ketinggalan sejadah tu dengan almari. Sebab almari ni boleh kita kata macam dinding. Sebab tak boleh nak alih kan. Almari ni tak boleh alih. Kita anggapkan tak boleh alih lah. Jadi dia duduk martabat pertama. Sebab tak boleh alih. Kalau boleh alih, duduk martabat ketiga. Iaitu macam seumpama tongkat tadi tu. Sekarang tak boleh alih almari. Maka duduk martabat pertama iaitu tiang. Iaitu dinding. Tiang martabat kedua, yang kecil. Yang tak boleh alih tapi kecil. Martabat pertama, almari martabat pertama. Tiba-tiba nak banding dengan sejadah. Tu kata, what is this? Berdepan dengan almari tapi tak bawa sejadah. Sebab kapet dah sedia ada. Maka jadi ke sutrah. Itulah nombor satu punya tu. Nombor satu. Nombor satu, tertib yang nombor satu. Masjid Taman Belian Anak Bukit, Lockstar pun sama. Tak boleh solat Jumaat. Oh, iya ke? Oh, gitu ada. Tapi tak banyak lah. Mungkin ada gitu-gitulah. Payah nak carilah. Aura wali masih di situ. Ya, betul. Mana lagi? Oh, patutlah. No wonder lah. Kejadian ni banyak terlihat di Masjidil Haram. Mereka berjalan selamba melintas depan orang solat. Orang solat yang mana sutrahnya lain, ya. Kalau yang mana sutrahnya barang,
dinding, itu tak mengaji. Kalau sutrah tu lain, sekadar lain, sejadah gitu, itu betul lah. Tapi kalau dia makmum, tak kira dah, settle semua. Jadi kalau kata selamba lalu depan orang solat, yang mana orang solat tu makmum, memang tak ada masalah langsung. Apakah hamparan sejadah boleh jadikan sepadan tempat solat? Dah jawab dah tadi. Uloh. Orang dah jawab awal-awal, bukan jawab, dah memang dalam silibus dah tu. Tak perlu soal tu. Mana? Habis dah? Tak ada apa-apa dah? Okey. Habis. Settle. Ada lagi satu. Sutrah imam tak lebih dari 3 hasta. Bagaimana pula sujudkan afdal sejauh yang mungkin? No. Dia bukan gitu. Sekejap ni last lah, soalan tak akhir. Tahu tak? Kalau 3 hasta, itu dah maksimum, tak lagi dah. Pergi lebih 3,5 hasta, negap. Jadi maksud sejauh yang mungkin, bagi orang lelaki, sunat sujud sejauh yang mungkin. Maksud sejauh yang mungkin tu, ataupun kadarnya adalah peha ketika sujud straight. Kebanyakan orang peha ketika sujud dia gini. Ini macam ni kaki dia. Dia peha gini. Ni kepala dia. Ni badan dia, ni kepala. Ni kepala, ni badan kan. Dia punya perut di sini, dia punya peha kat sini, dia gini. Kebanyakan orang sujud. Sedangkan afdalnya jauhkan. Maksud jauh, dikira jauh adalah gini. Bermula gini. Peha straight. Bila peha straight, jauh pergi tu. Ya? Dan sini sehingga gini sikit je gini. Kadar gini sebenarnya 3 hasta dah. Kalau gini namanya nebeng. Jangan nebeng. Dah melampau-lampau. Sebab dia dah jadi macam habis kerah-kerah kat belakang, body habis keluar, dahi ni habis terseret dah dekat sejadah. Dah melekat dah gini lah. Sebab peha dia dah jadi gini lah. Dia sekadar straight dan sikit. Straight macam ni je peha. Bukan gini kebanyakan orang. Itu biasalah. Ni sini peha. Ni. Kalau lebih, agak-agak lebih, dia akan lebih. Jadi point mudah kira macam ni. Maksimum sujud 3 hasta sebenarnya. Habis ada orang tu dia tinggi, tu kena cerita lain. Itu tak boleh. Itu cerita lain. Ini cerita umum. Cerita ada orang dia tinggi 6 kaki setengah. Bila dia gitu, dia kena pergi 3 kaki setengah, 3 kaki. 3 hasta lebih, 4 hasta baru sampai, baru dia dah jadi. Itu cerita apa dia panggil? Special case. Yang disebut ni adalah umum. Jadi jika sujud dia lebih daripada 3 hasta, tetap juga pendekkan sujud sampai 3 hasta saja. Itu je. Sebab yang dikira adalah ghalib adat kebiasaan. Allah cukup. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Esok hari Selasa macam biasa ada soal jawab. Siapa nak soal jawab boleh. Esok siapa yang nak soal yang hari ni tak terjawab, boleh esok. Cukup dulu perkongsian kita. Terima kasih kepada penganjur Haji Wan, Majid Pelindung, siapa yang share-share, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita berhenti kat perkara yang makruh dalam sembahyang. Siapa nak soal boleh soal esok pukul 10 juga, di tempat dan waktu yang sama. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wal 'asr innal insana lafi khusr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.